Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada cikgu dan rakan-rakan yang lain. Saya akan menerangkan tentang aktiviti 2.2 iaitu mekanisme pembukaan dan penutupan stoma. Sementara awak melihat cara-cara saya melakukan model tersebut, sambil itu awak juga boleh mendengar saya menerangkan tentang mekanisme pembukaan dan juga penutupan stoma. Antara alat yang digunakan untuk melakukan model tersebut ialah gunting, belon, benang dan juga pambelon. Pambelon ni memang wajib. Kalau tak ada, memang takkan terjadilah nak buat model ni. Mekanisme pembukaan dan penutupan stoma bergantung pada keadaan sel pengawal sama ada segar ataupun flasid. Mesti awak tertanya-tanyakan, segar tu apa? Flasid tu apa? Jangan risau, saya akan terangkan. Segar ini bermaksud apabila terdapat kehadiran air, vakuol akan mengembang. Manakala flasid pula, apabila terdapat ketiadaan air, vakuol akan mengecut. Dengan itu, keadaan sel pengawal ini akan dipengaruhi oleh pengambilan ion kalium oleh sel pengawal atau kepekatan sukrosa di dalam sub-sel pengawal. Pengambilan ion kalium oleh sel pengawal iaitu pengumpulan atau penyikiran ion kalium di dalam sel pengawal akan mengubah keupayaan larutan. Hal ini akan meningkatkan atau menurunkan keupayaan air di dalam sel-sel pengawal. Air akan meresap keluar atau ke dalam sel-sel pengawal secara osmosis. Keadaan ini akan menentukan sama ada sel-sel pengawal menjadi segar atau flasid. Okey, tadi saya ada maksudnya macam saya ada cerita tentang osmosis kan. Okey, masuk osmosis pula iaitu pergerakan bersih molekul pelarut iaitu air yang menyeberangi satu membran separuh telap dari kawasan berkepekatan tinggi ke kawasan berkepekatan rendah. Kepekatan sukrosa di dalam sel pengawal. Pada waktu siang atau dengan kehadiran cahaya matahari akan berlakunya proses fotosintesis dan menghasilkan gula yang larut iaitu sukrosa. Manakala pada waktu malam atau semasa ketiadaan cahaya matahari pula, gula yang terdapat dalam sel pengawal itu akan ditukarkan kepada kanji. Gambar raja di atas menunjukkan mekanisme pembukaan stoma. Pengambilan ion kalium oleh sel pengawal adalah air kalium bergerak ke dalam sel pengawal. Keupayaan larutan di dalam sel pengawal meningkat. Keupayaan air di dalam sel pengawal akan menurun. Molekul air dari sel-sel epidermis meresap masuk ke dalam sel pengawal secara osmosis. Sel pengawal menjadi segar dan melengkung keluar dan stoma akan terbuka. Kemudian, kepekatan sukrosa di dalam sel pengawal. Dengan kehadiran cahaya matahari, akan berlakunya proses fotosintesis. Kepekatan sukrosa di dalam sel pengawal akan menjadi tinggi. Keupayaan air di dalam sel akan menjadi menurun. Molekul air dari sel-sel epidermis meresap masuk ke dalam sel pengawal secara osmosis. Sel pengawal akan menjadi segar dan melengkung keluar dan stoma akan terbuka. Dan yang terakhir sekali ialah mekanisme penutupan stoma. Pengambilan ion kalium oleh sel pengawal. Ion kalium bergerak keluar dari sel pengawal. Keupayaan larutan di dalam sel pengawal menurun. Keupayaan air di dalam sel pengawal akan meningkat. Molekul air meresap keluar dari sel pengawal ke sel-sel epidermis secara osmosis. Sel pengawal menjadi flasid dan stoma akan tertutup. Kemudian, kepekatan sukrosa di dalam sel pengawal. Tanpa kehadiran cahaya matahari, fotosintesis tidak akan berlaku. Kepekatan sukrosa di dalam sel pengawal menjadi rendah. Keupayaan air di dalam sel pengawal akan meningkat. Molekul air meresap keluar dari sel pengawal ke sel-sel epidermis secara osmosis. Sel pengawal akan menjadi flasid dan stoma akan tertutup. Sekian, terima kasih. Bye, Assalamualaikum dan selamat sejahtera.